Buletin Didik 2 November bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Pihak sekolah diminta mempermudahkan kehadiran murid ke sekolah daripada aspek pakaian seiring ketetapan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata pihak sekolah khususnya guru diingatkan agar tidak memaksa murid dan pelajar memakai pakaian seragam, sebaliknya memberi kelonggaran kepada pemakaian yang bersesuaian. Untuk tempoh sehingga ke akhir persekolahan tahun ini, pada hujung tahun ini kita benarkan murid-murid memakai pakaian yang bersesuaian serta sopan dan kemas. Itu paling penting sebab kami dapat aduan ada yang kata cikgu suruh pakai baju sekian-sekian, suruh pakai kasut sekolah betul-betul, sedangkan anak-anak ini kadang-kadang bajunya pun dah tak muat. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan persediaan pembukaan sekolah fasa 4 di Sekolah Kebangsaan Semasih Pancur Muar Johor. Jelasnya, murid tidak diwajibkan memakai pakaian seragam jika terdapat kengkangan, terutama bagi keluarga tidak berkemampuan. Kelonggaran itu juga mengambil kira keadaan fizikal murid selain memberi keselesaan ketika sesi pembelajaran. Mengenai perkembangan pengambilan guru secara one-off bagi menyelesaikan masalah kekurangan guru, Datuk Dr. Razi berkata Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP telah selesai melengkapkan pemilihan guru bagi fasa 1. Kita ambil mengikut fasa sebab jumlah ni ramai, 18,702 orang. Jadi nak ambil sekali harung itu merupakan satu proses operasi yang cukup besar, sebab itu dilaksanakan mengikut fasa. Dan untuk fasa 1 surat keputusannya, penawarannya telah dikeluarkan oleh pihak SPP in fasa 1 untuk subjek-subjek tertentu. Tambahnya, kriteria pemilihan awal ini adalah berlandaskan calon yang bakal mengajar subjek-subjek penting di sekolah serta mereka yang mempunyai latar belakang dalam pengajian pendidikan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Ma Hang Soon mengadakan lawatan kerja di sekolah-sekolah sekitar negeri Melaka. Ia bertujuan melihat perkembangan terkini keadaan pengoperasian sekolah berdasarkan Garis Panduan 3.0. Dalam lawatan kerja tersebut, Datuk Dr. Ma meninjau 6 buah sekolah antaranya SMK Tinggi Perempuan Melaka, SJKC Ying Chi dan SJKT Durian Tunggal. Turut hadir pegawai-pegawai pendidikan daerah Melaka Tengah, Jasin dan Alur Gajah. Pengoperasian institusi pendidikan bawah KPM di negeri Melaka bermula semalam selepas negeri itu beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara pada 18 Oktober lalu. Tindakan memeriksa sijil digital vaksinasi disifatkan wajar dalam membina keyakinan masyarakat bahawa sekolah adalah tempat yang selamat kepada pelajar. Langkah itu juga perlu secara tidak langsung membuktikan sekolah bersungguh-sungguh dalam meneruskan agenda pendidikan anak bangsa biarpun berdepan wabak COVID-19. Walaupun kebanyakan sekolah telah mengambil pendekatan proaktif untuk merekodkan vaksinasi guru, kini dengan mandat yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan untuk memeriksa sijil digital vaksinasi guru, terutamanya memperlihatkan keseriusan kerajaan dalam menjadikan sekolah tempat yang selamat untuk warga sekolah. Pemeriksaan sijil digital vaksinasi guru juga dilihat berkesan dalam mengelakkan kekeliruan dan manipulasi data kerana ianya lebih jelas dan lebih menyeluruh. Data-data ini akan disimpan untuk mengemas-kini data terdahulu dan dia akan menimbulkan lebih keyakinan, lebih kesahihan data yang diambil ini kerana dia lebih jelas. Kalau yang dahulu tu kita mengambil satu demi satu, iaitu vaksinasi pertama, vaksinasi kedua. Yang ini telah lengkap, maka kita akan dapat satu database baru yang boleh kita membuat perbandingan dengan yang sebelum ini. Tindakan itu secara tidak langsung memberi peringatan serius kepada guru-guru yang belum divaksin agar tidak melengah-lengahkan pengambilan suntikan itu. Ia sekaligus memberi keyakinan kepada ibu bapa bahawa sekolah sudah pun berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan anak-anak berpeluang mengikuti pembelajaran secara bersemuka dengan gelembung selamat. Dengan pemeriksaan sijil vaksinasi ini juga, kita dapat lihat tahap kadar risiko COVID-19 guru-guru terhadap. Jika kita dapati
warna di CJ vaksinasi guru tersebut telah bertukar warna, maka langkah yang segera dapat dibuat supaya perebatan COVID-19 itu dapat dielakkan. Semalam, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin mengumumkan pengurusan sekolah dibenar memeriksa sijil vaksinasi guru bagi memastikan guru terbabit sudah divaksinasi. Langkah itu bagi memastikan tiada guru yang melanggar perkeliling dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang mewajibkan pengambilan vaksin dalam kalangan penjawat awam. Pengisian didik TV KPM bukan sahaja menjadi tumpuan warga pendidik tempatan, malah dari negara serantau. Siang tadi, tenaga pengajar dan pengurusan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur SIKL mengadakan lawatan ke studio didik TV untuk melihat dengan lebih dekat perjalanan saluran pendidikan ini. Kunjungan SIKL disambut oleh Timbalan Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP dan Ketua Pegawai Eksekutif NTB7 Silen Paul. Menurut Atashe Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Dr. Muhammad Farid Maruf, operasi didik TV KPM telah memberi inspirasi kepada pihaknya. First thing first, keren. Gitu ya. Sangat keren, sangat bagus. Dan tadi ada dari presentasi CEO tadi, yang saya lihat adalah bagaimana membuat pendidikan ini sesuai dengan culture Malaysia. Tadi saya lihat tentang misalkan datuk bercerita, kemudian juga tadi ada artis bercerita, kemudian bagaimana membawa course konten, materi pembelajaran ke dalam sesuatu yang membuat pelajar-pelajar senang. Dr. Muhammad juga tertarik dengan program-program didik TV KPM yang sangat interaktif. Jadi saya percaya respon daripada kedutaan maupun daripada pihak sekolah dapat mereka manfaatkan dalam mereka melaksanakan atau manfaatkan program yang kita buat di Malaysia ini. Didik TV mula diperkenalkan 17 Februari lalu. Inisiatif mewujudkan saluran khusus ini adalah usaha berterusan KPM dalam meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua murid di seluruh negara. Bersua kembali. Buat julung kalinya, Malaysia berjaya dinobat sebagai juara pertandingan digital Do Your Bit Challenge bagi wilayah Asia Pasifik. Mengenepikan lebih 600 penyertaan dari negara-negara Asia Pasifik yang lain, sepasukan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai memenangi pertandingan itu menerusi rekaan alat analisis peratusan kandungan oksigen di dalam hutan. Pasukan yang dianggotai 3 orang pelajar tingkatan 4 iaitu Ahmad Nasharuddin Anwar, Mizal Haziq Mazilan dan Muhammad Amiruddin Amar mencipta sejenis alat yang dipanggil Oxygen Percentage Analyzer bagi memantau aktiviti pembalakan. Alat ini bertujuan untuk mengatasi beberapa masalah pemanasan global yang dunia alami sekarang ini, seperti penyahutanan yang berleluasa yang menyebabkan perubahan iklim yang semakin teruk sekarang ini dan menyebabkan peratusan oksigen semakin menurun di setengah-tengah kawasan di mana manusia sangat perlukan oksigen untuk bertahan dalam kehidupan di alam ini. Alat ini dapat mengesan kadar peratusan oksigen dalam sesuatu kawasan dan terutamanya dalam kawasan hutan di mana berlakunya aktiviti pembalakan. Alat ini juga dapat mengesan dan juga memberi isyarat kepada ranger hutan jika berlakunya sebarang aktiviti penyahutanan dan juga pembalakan di tempat itu. Pasukan mengambil masa 3 bulan bagi menyiapkan ciptaan mereka ini dengan kos sekitar RM400. Dalam kajian yang dijalankan, Oxygen Percentage Analyzer juga boleh digunakan di bandar hijau sebagai indikator peratusan oksigen selain boleh diletakkan di kilang-kilang untuk mengesan sebarang kebocoran gas atau pencemaran. Saya berperanan sebagai programmer dalam menjayakan projek ini. Oleh itu, saya bertanggungjawab dalam membina kod-kod bagi memastikan litar projek ini dapat berfungsi dengan baik.
Antara cabaran yang saya hadapi dalam membangunkan projek ini adalah daripada segi penggunaan mikrobit. Kerana mikrobit ini merupakan satu benda yang baru kepada saya dan saya perlu belajar terlebih dahulu tentang cara penggunaannya sebelum saya boleh membina kod-kod untuk digunakan dalam litar mikrobit ini bagi memastikan litar projek ini dapat berfungsi dengan baik. Ini merupakan alat yang akan mencipta iaitu oxygen percentage analyzer. Sekiranya LED merah menyala, ianya menunjukkan bahawa kadar pertutupan oksigen berada pada paras bahaya iaitu di bawah 21%. Dan sekiranya LED kuning menyala, ianya menunjukkan bahawa oksigen berada pada paras yang selamat. Ini merupakan pertama kali saya menyertai pertandingan yang melibatkan STEM dan juga inovasi. Setelah segala tunjuk ajar daripada guru dan juga mentor, kami sekumpulan banyak mempelajari ilmu yang baru terutamanya berkaitan mikrobit. Pertandingan anjuran Yayasan Pendidikan Microbit yang diadakan secara dalam talian ini bertujuan menggalakkan golongan muda mencipta inovasi baru menggunakan microbit iaitu komputer kecil dengan elemen pengatur caraan dan pengekodan. 3 guru meraih geran bernilai RM10,000 dalam pertandingan celik kewangan anjuran syarikat FWD Takaful. Kemenangan itu membolehkan mereka melaksanakan projek pendidikan kewangan yang dicipta sebagai bahan bantu mengajar untuk pendidikan kewangan. Pertandingan ini diadakan sempena Bulan Literasi Kewangan Malaysia pada bulan ini. 12 guru terpilih ke pertandingan akhir dan membentangkan kajian inovasi mereka secara dalam talian. Ia dimenangi Cikgu G. Parameswaran dari SJKT Kangar Perlis, Cikgu Nur Azlina Yusof dari SMK Methodist Sitiawan Perak dan Cikgu Nazirul Miza Muhammad dari SK Methodist Kampar. Penganugerahan geran bernilai RM10,000 ini diharap dapat menggalakkan lagi penciptaan inovasi bahan bantu mengajar untuk pendidikan kewangan. Pertandingan ini adalah lanjutan daripada kursus Guru Celik Kewangan, sebuah sumber dalam talian yang dibangunkan oleh FWD Takaful secara percuma sebagai usaha menyokong penguasaan literasi kewangan di kalangan pendidik Malaysia. Ia selaras dengan panduan pelaksanaan pendidikan kewangan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dua hari menjelang sambutan Deepavali, penganut agama Hindu di Ipoh Perak kini giat membuat persiapan akhir. Tahun ini semuanya kembali ceria. Ada yang gembira menunggu kepulangan anak-anak mereka selepas sekian lama tidak berjumpa. Namun pematuhan prosedur operasi standard SOP harus diutamakan kita semua. Bagi NK Rupiah 62 tahun, persediaan tahun ini lebih meriah berbanding sebelumnya. Dia dan keluarga lebih yakin untuk membeli belas selepas lengkap menerima vaksin, sekaligus lebih bersemangat untuk meraihkan Deepavali berbanding tahun lalu. Jadi orang ramai saya nampak tadi, setiap kedai itu dia ada dia punya prosedur SOP-nya ada. Jadi semua orang pun ikut SOP. Mereka lepas tu mereka masuk dalam premis mereka dan mereka buat pembelian keperluan mereka. Jadi tahun ini saya rasa meriah jugalah. Meriah juga. Jadi saya rasa orang ramai pun sangat ada semangat untuk merayakan hari perayaan mereka. Sementara itu, penyaga di Little India Jalan Lahad Ipoh lega dengan peningkatan pelanggan pada tahun ini. Jumlah juga meningkat sehingga 70% sejak minggu lalu. Because to compare to last year, I think this year business is quite is okay. Because last year's really bad because of this 2020 current lockdown. So we just normally we will collect up to 6,000. But last year, it's just 2,000 only. Ada COVID macam ada sikit slow. Tapi pasal kedai sudah tutup banyak, kita orang tak boleh buka kedai lagi pasal orang sakit, pasal orang tak mari. Tapi lepas ini, bila sudah announcement, Menteri Besar sudah announce boleh keluar, sekarang saya tengok dari surat juga 20 hari. Sale banyak bagus.
Kita sudah sampai 75 sampai 80% pun ada. Apapun kelonggaran yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara ini harus dihargai kita semua. Justru keutamaan mematuhi SOP harus dititikberatkan bagi mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 di kalangan ahli keluarga. Pelbagai kaedah diusahakan untuk merancangkan kembali sektor perhotelan ketika negara sedang menuju fasa perubahan daripada status pandemik kepada endemik. Antaranya ialah menjamu tetamu yang datang dengan hidangan buah-buahan tempatan grade A sama seperti kualiti ekspor. Kaedah ini digunakan sebuah hotel di Ampang yang menghidangkan pelbagai jenis buah-buahan tempatan kepada pengunjung. Kaedah ini mula mendapat perhatian pengunjung di Selangor yang datang bersama ahli keluarga untuk menikmati keunikan itu. Kebanyakan hotel mereka jual makanan. Kita akan cuba fokus Grand Bakar ni dengan ada dia punya satu corner khas untuk makan buah-buahan tempatan yang ada di Selangor. Dan kita pun dapat fresh. Konsep baru ini diyakini akan dicontohi oleh hotel-hotel lain sebagai usaha mempromosikan buah-buahan tempatan di Selangor. Kita mengambil langkah, tindakan untuk membekalkan buah-buahan ke hotel-hotel yang berhampiran di dalam Selangor dan di luar Selangor juga. Buah-buahan yang disajikan adalah dari Selangor Fruit Valley. Deepavali turut dikenali sebagai Pesta Cahaya dan merupakan perayaan utama bagi masyarakat India yang beragama Hindu, Sikh dan Jain. Ia disambut pada Oktober atau November setiap tahun. Kebiasaannya, masyarakat di India akan menyambut Deepavali selama 3 sehingga 5 hari berturut-turut. Namun di Malaysia, Deepavali disambut sehari sahaja. Pada perayaan Deepavali, kita dapat lihat penganut agama Hindu menyalakan diya atau pelita minyak tanah yang menghiasi bangunan, kuil, jalan raya dan rumah masing-masing. Malah sudah menjadi kelaziman ia dirayakan dengan pertunjukan bunga api. Setiap perayaan tidak akan lengkap tanpa juada simboliknya dan begitu juga bagi Deepavali yang dirayakan dengan aneka juada serta manisan menyelerakan. Antara makanan simbolik Deepavali ialah muruku dan idli, sementara manisannya ialah ladu, gulab jamun, jelebi, nei urunde, palgowa, barfi, pedas halwa, Mysore pak dan adi resam. Untuk rekod, Bandar Leicester, United Kingdom terkenal dengan sambutan Deepavali terbesar di luar India. Sukan Bola Sepak Piala Malaysia, aksi rancak perlawanan kumpulan C semalam, pertemuan Kelantan United dan Melaka United. 3 kali Kelantan United di depan namun akur dengan keputusan seri 3-3. Melaka United pula lega mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 4 perlawanan. Beraksi di gelanggang sendiri, Kelantan United mengejutkan Melaka United dengan gol pertama penyerang import dari Jepun Yuki Tanigawa pada minit yang ke-22. Bagaimanapun, kegembiraan tuan rumah tidak lama. Cuma 3 minit berselang, Melaka United menyamakan kedudukan menerusi penggempur dari Haiti, Sonny North. Namun 6 minit sebelum babak pertama berakhir, Kelantan United sekali lagi di depan, kali ini menerusi jaringan pemain import dari Gambia, Alfusaini Gassama. Selepas rehat, Melaka United menggandakan asakan dan berjaya mengikat kedudukan 2-2 hasil sepakan percuma AS Kumaran. Permainan tambah menghiburkan apabila Kelantan United mendahului lagi menerusi pemain gantian Syafizi Iqmal pada minit yang ke-77. Ketika tuan rumah kelihatan bakal meraih kemenangan pertama, muncul penyerang import dari Jerman, Manuel Ott, menjadi penyelamat pasukan Melaka United apabila menyamakan kedudukan 3-3. Kemenangan ini menyaksikan Melaka United kekal menguasai tangga teratas kumpulan C dengan 10 mata, manakala Kelantan United tercorot dengan 1 mata. Cuma 3 pasukan bersaing selepas Negeri Sembilan FC menari diri selepas dilanda COVID-19. Manchester United sekali lagi menjadi tumpuan pada saingan Liga Juara-Juara Eropah menentang lawan dari Itali, Atalanta, awal pagi esok. Paling hangat diperkatakan nasib pengurus pasukan Ole Gunnar Solskjaer sekiranya United tewas. Kekalahan 0-5 United di tangan Liverpool pada saingan Liga Perdana Inggeris minggu lalu masih hangat diperkatakan meskipun United kembali bangkit menewaskan Tottenham Hotspur 3-0. Siapa lagi kalau bukan Ole Gunnar Solskjaer, individu yang dipersalahkan dan menjadi sasaran kemarahan peminat United di seluruh dunia.
menentang Atalanta di arena lawan pada Liga-Liga Juara Eropah sekali lagi menjadi ujian getir buat Ole. Meskipun ketika ini United di tangga teratas kumpulan F dengan 6 mata, namun masa depan Ole di Old Trafford tetap menjadi pertaruhan jika tewas esok. Ole turut dikritik hebat ketika tewas kepada kelab Switzerland Young Boys 1-2 September lalu pada saingan Liga Juara-Juara Eropah. Ramai pemerhati bola sepak yang merumuskan Ole gagal merencanakan taktikal yang berkesan buat United meskipun memiliki pemain yang berkualiti. Sementara itu, pengendali dari Itali Antonio Conte hampir pasti menjadi pengurus baru Tottenham Hotspur menggantikan Nuno Espirito Santo yang dipecat. Conte dilaporkan sudah berada di England untuk beberapa proses terakhir sebelum melengkapkan perjanjian. Untuk rekod, Conte adalah calon awal Spurs bagi menggantikan Jose Mourinho memilih Espirito Santo selaku pengendali pada saat akhir. Sementara itu, kekalahan 0-3 kepada Manchester United membawa kepada pemecatan Espirito. Sepanjang 4 bulan bersama Spurs mengharungi Liga Perdana Inggeris musim ini, Espirito dari Portugal hanya mampu mencipta 5 kali kemenangan dari 10 perlawanan. Mengakhiri buletin didik, sedutan filem animasi Ron's Gone Wrong yang mengisahkan mengenai robot yang digelar Bebot yang menjadi sahabat baik setiap remaja. Ia sedang ditayangkan di pawagam tempatan. Saya Charles Mohan, salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi. Okay Ron, a bunch of your code is missing. You're supposed to know everything about me. Hair, brown. Height, 4'11". 5'11" would be better. Girls would not laugh at you. Hey! Making friends is what he's for. Friend request? Friend request. If he can't do that, he's like literally pointless. Oh, Rose is pulling my head off! You can't pull his head off! We'll get in trouble! Okay, I cannot pull his head off. I have no mega safety controls and stuff. Copy him. Find that code. Unlock. I'd better look into that. You think? I'm not leaving you behind. They will send you to the Crusher. We'll go to the Crusher together. No! Crushing is not fun! Not fun? Where is it? Find the rogue. We don't need anyone else. I currently have one friend. That is sad and also tragic.